memberi sekalian, kita akan sambung kepada soalan di muka surat satu K2 sengkang 14. Okey. Soalan kat situ dia tulis nombor 7. Jadi saya dah beritahu sebelum ni, kalau soalan kertas 2 ni dia ada 8 soalan. Okey, soalan 5, 6, 7, 8 yang belakang-belakang memang soalan yang begitu panjang, banyak maklumat yang perlu kita isi. Okey? Jadi kita lihat dulu seterusnya macam mana nak jawab soalan macam ni. Okey, tengok soalan nombor 7, jadual 7.1 menunjukkan satu hasil kajian yang dijalankan oleh satu badan bukan kerajaan tentang masalah obesiti di sebuah negara. Okey, tengok pada tahun 2008 jumlah pengidap obesiti yang mengalami masalah kegemukan ada 2,300 orang. 2010 3,500 orang. 2012 4,400, 2014 5,100. Daripada jadual tu, apa gambaran yang kita dapat? Kita dapati apabila tahun makin meningkat, okey, masuk tahun baru, masuk tahun yang seterusnya, jumlah pengidap obesiti makin meningkat. Makin ramai. Kalau tengok daripada data tu, makin ramai orang yang mengidap obesiti. Itu daripada maklumat dalam jadual yang kita perolehi. Baik. Jadi, sambung daripada video yang sebelum ni, cikgu nak bagi awak satu trik. Okey, nak dapatkan 3 pemboleh ubah iaitu PDM, PGB dan PM. Okey? Nak dapatkan 3 maklumat ni kadang-kala mudah saja tanpa perlu kita berfikir banyak. Terutama kalau diberi jadual. Sangat mudah. Okey, trik dia apa? Kita tengok jadual macam mana. Okey, jadual ada 2 jenis. Jadual ada bentuk menegak macam ni. Okey. Ada tulisan kat dalam kotak kat atas tu. Okey, dan ada jadual bentuk melintang. Okey, jadual bentuk melintang contohnya yang macam dalam soalan. Kita ada tahun dan kita ada jumlah pengidap obesiti. Jumlah pengidap obesiti. Okey? Jadi, macam mana nak dapatkan PDM, PGB? Mudah saja kalau diberi jadual. Sangat mudah. Yang pertama, kalau jadual menegak, semua yang tertulis dekat sini adalah PDM. Okey, dan semua yang tertulis di sini adalah PGB. Nampak? Simple kan? Kalau jadual melintang macam ni, semua yang tertulis dalam kotak ni semua. Jadi kalau tempat jawapan tu, awak tulis apa saja yang ada dalam kotak ni. Ini adalah PDM dan semua yang dalam kotak sini adalah PGB. Nampak? Mudah kan? Jadi okey, tak ada dalam situ, soalan tak ada. Kalau ada jumpa jadual, okey, dia tanya, berikan pemboleh ubah dimanipulasi dalam eksperimen ataupun dalam aktiviti tersebut. Jadi dengan mudah, PDM adalah tahun okey, maknanya tahun 2008, 2009, 10 dan seterusnya. Apakah PGB? PGB ni adalah jumlah pengidap obesiti. Itu saja jawapannya. Kalau dia tanya soalan macam soalan yang video sebelum ni tadi, berikan pemboleh ubah dimanipulasi, berikan pemboleh ubah bergerak balas. Itu sahaja. Simple. Okey? Okey, berbalik kepada soalan. Apakah corak? Okey, apakah corak jumlah pengidap? Corak kita tengok kepada PGB.
Okey? Apa berlaku pada PGB? Tengok nombor dia. Kalau awak tengok kat situ dia 2,300, 3,500, 4,400, 5,100. Bermaksud apa? Makin banyak. So, jawapannya simple. Untuk soalan awak gariskan perkataan corak. Okey? Corak. Okey? Untuk perkataan corak, jawapan dia ada simple, ada beberapa saja. Antaranya, jawapannya adalah meningkat. Okey? Bertambah, semakin banyak. Itu corak dia. Kedua, menurun. Okey, katakan nombor tu kat dalam kotak sini dia tulis 8, 6, 4, 2, 1 contohnya. So nampak nombor dia makin berkurang. So jawapannya adalah menurun. Jadi soalan 7A jawapannya adalah meningkat. Coraknya meningkat. Itu saja jawapannya. Okey? Meningkat. Tujuh A. Jawapannya adalah meningkat. Okey? Kemudian kita lihat kepada 7B. Berikan dua inference. Tengok kat situ, gariskan perkataan inference tu. Okey, inference tu. Inference. Dalam soalan tu dia dah bantu awak. Inference tu dalam bahasa mudahnya adalah sebab. Kenapa dia berlaku? Itu inference. Kenapa contoh inference? Kita keluar rumah, tengok jalan raya basah, bagi inference awak. Inference-nya, hari hujan cikgu, sebab tu jalan raya basah. Tu satu. Ada lori bawa air tumpah cikgu air dia. Tu pun inference juga. Okey, inference ni adalah sebab yang logik, yang boleh diterima. Tak boleh awak kata kenapa jalan raya basah? Inference-nya kerana kapal alien jatuh dekat jalan raya tu cikgu, tumpah dia punya bekalan air. Itu bukan inference. Okey? Baik. Berikan dua inference bagi menerangkan peningkatan jumlah pengidap obesiti. Bagi sebab. Kenapa? Daripada 2008, 2,300 pergi ke 2014, 5,100. Kenapa? Daripada 2,300 dia naik jadi 5,100. Okey, apa sebab inference-nya? Okey. 7B. Pertama, wujud banyak restoran makanan segera. Makin banyak McDonald's, makin banyak JFC, makin banyak Pizza Hut. Okey, jadi makin ramai orang makan fast food, makanan segera, makin ramai yang obesiti. Okey, itu pertama, inference. Inference yang kedua, kenapa ramai orang mendapat obesiti? Mungkin, mungkin sebabnya adalah ramai yang tidak mahu bersenam. Mungkin mungkin ramai yang tak mahu bersenam. Sebab apa? Sebab mungkin penat bekerja, makan fast food, lepas tu tak nak bersenam. Okey? Ada banyak lagi. Kawasan perumahan tiada tempat untuk bersenam. Pun logik juga. Okey, dia punya rumah tu tak ada tempat nak bersenam. Okey, tak boleh nak bersenam. Kemudian makanan segera lebih murah dan mudah didapati. Logik? Okey, mungkin makanan segera tu kat tepi jalan, warung tepi jalan, dia senang, dia murah daripada makanan-makanan yang berkhasiat. Kita tak boleh salahkan orang, kadang nak jimat, dia makan makanan macam tu dan dia tak bersenam, jadi dia pun akan kena obesiti. Okey, ini contoh untuk soalan B. Okay, kita tengok soalan C. Okey, soalan C. Apakah hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas? Apakah hubungan ni dengan ni? Okey. Jadi
ada jadual macam ni, kita boleh gunakan cara shortcut. Okey, kadang-kadang boleh guna, kadang-kadang tak boleh guna. Tapi kalau ada jadual, kita boleh guna. Baik. Cara shortcutnya adalah formula. Hubungan PDM dan PGB. Okey, kadang-kadang soalan ini dia akan tukar dia punya istilah, dia jadi berikan hipotesis. Okey, berikan hipotesis. Bila sebut hipotesis ni, automatik dalam kepala awak dah ada hubungan antara PDM dengan PGB. Okey, berikan hipotesis aktiviti di atas. Contohnya, so ni maksud dia bagi hubungan PDM dan PGB dalam aktiviti tersebut. Okey. Jadi kita kena gunakan formula, iaitu jika PDM tempat kosong, maka PGB tempat kosong. Tu formula dia, okey? Ni video, so awak boleh tengok balik semula nanti. Jika PDM tempat kosong, maka PGB tempat kosong. Siapa ni nak jawab dia? Tempat kosong ni adalah data dalam jadual. Kalau awak tengok data dalam jadual, dia adalah 2008, 2010, 2008, 2010, 2012 dan 2014. Okey, data bawah pula 2300. Maka ni 3500 4400 5100. Baik. Apa yang dapat kita perhatikan? Tahun 2008, 2010, 2012. Maknanya tahun makin meningkat. Tahun makin meningkat. Jadinya kita letak anak panas ini meningkat, maknanya naiklah. Okey. Kemudian jumlah pengidap obesiti pun sama. Nombor makin banyak. Jadi kita letak juga meningkat sebab nombor makin banyak. Bila kita dah dapat formula ni, baru kita tukarkan kepada ayat. Okey, ayatnya adalah ayatnya, jika PDM tu apa? PDM tu tahun. Tahun meningkat, maka jumlah pengidap obesiti meningkat. Okey. Jadi kita tukarkan istilah PDM tu dengan apa yang PDM dalam eksperimen tu atau aktiviti tu, dan PGB-nya pun kita tukarkan, dan anak panah ni kita tukarkan kepada perkataan. Jadi jawapan untuk 7C adalah jika tahun meningkat, maka jumlah pengidap obesiti meningkat. Itu jawab soalan untuk 7C. Okey? 7D, ramalkan jumlah pengidap obesiti pada tahun 2011. 2008, 2010, 2012, 11. Okey, 2010 pergi 2012, antara tahun ni dekat sini. So daripada 3,500 pergi 4,400, jumlah yang logik adalah, kalau awak nak letak 4,000. Jumlah yang logik sebab dia di tengah-tengah. 4,000. So jawapan untuk 7D, ramalkan jumlah pengidap obesiti 4,000. Okey, 7D. Okey, dan soalan terakhir, nyatakan satu langkah pencegahan yang perlu diambil untuk mengurangkan jumlah pengidap obesiti di negara itu. Ada banyak cara. Okey, kempen makan makanan sihat, kempen buat bersenam. Okey, buat pertandingan siapa dapat turunkan berat badan akan dapat hadiah. Itu adalah antara langkah pencegahan. Okey, jadi saya harap awak semua dah dapat idea untuk menjawab soalan di bahagian kertas 2 sains. Okey, terima kasih.